فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah, kitab Ad-Da' wa Dawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari, yang merupakan salah seorang murid kanan kepada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita masuk muka surat yang ke-56. Muka surat yang ke-56, perenggan yang paling atas. Janganlah menganggap perbahasan fasal ini terlalu panjang, kerana sesungguhnya kebutuhan atau keperluan setiap individu atasnya mendesak. Jadi perbahasan kita ni memang panjang, berkenaan dengan husnuzon kepada Allah, kan, berbaik sangka kepada Allah, yang mana sebelum ni kita dah hurai apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita baik sangka yang macam mana yang disyariatkan, dengan baik sangka macam mana yang keliru, yang silap, yang salah. Jadi itu yang dibahaskan sebelum ini. Berbaik sangka kepada Allah dan terpedaya olehnya merupakan dua hal yang berbeza. Jadi dia kata bahawa yang kata baik sangka tu lain, terpedaya, kita keliru dengan perkataan baik sangka itu lain. Jadi ini antara benda yang perlu diperjelaskan. Jadi Imam Ibn Qayyim kata memanglah nampak perbahasan tu panjang berkenaan dengan isu berbaik sangka kepada Allah. Maka dia bawakan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Qayyim dia bagi contoh, kan? Dia bagi contoh ayat ni, surah Baqarah ayat 218. Apa dia? Dia kata Allah menjadikan mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalannya sebagai ahli raja, yakni orang yang mengharapkan redanya, bukannya orang yang malas beramal ataupun orang-orang fasik. Jadi kita kena bezalah. Kita sangka baik kepada Allah, Allah Ta'ala tidak hukum kita, kan? Itu bukan bermaksud kita boleh berterusan melakukan dosa. Oh, kita sangka baik ni, Allah Ta'ala ampun dosaku, sebab tu Allah Ta'ala tidak kenakan seksa kepadaku. Sepatutnya kita takut bahawa Allah menangguhkan hukuman itu. Bila datang hukuman itu, kita tak sempat bertaubat kepada Allah. Jadi kita tak boleh jadikan alasan dengan sebab kita tak pernah kena apa-apa, kita buat dosa, kita langgar hukum Allah,
tapi rezeki itu melimpah ruah, pangkat sentiasa naik, kan, sehat, tidak sakit. Kita tengok orang kawan kita yang pergi ke masjid selalu sakit, yang tukang bagi kuliah pun pakai bangku sembahyang. Contohnya, kan, kita duk kata orang tu sakit, orang ni sakit, yang kita sehat. Tapi itu bukan tanda bahawa Allah redha kepada kita. Itu bukan tanda bahawa Allah Ta'ala kasih kepada kita. Maka kata Imam Ibn Qayyim, ahli raja, yakni orang yang mengharapkan redha Allah, dia bagi contoh dalil ayat ini, iaitu Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu, orang tu dia beriman. Lepas tu walladzina hajaru, dia berhijrah. Kita tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat migrate, hijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Kita tahu, tinggal kampung halaman, tinggal segala harta benda, tinggal segala kebun, tanaman, buah-buahan dan sebagainya, sehelai sepinggang, bawa mana yang sempat dan sebagainya, pergi ke Madinah. Itu contoh pengorbanan yang berlaku. Dan kita tahu orang tak suka pindah randah. Tuan-tuan baca surat khabar media hari ni ke semalam, kan, ini isu custom, ketua pengarah, bos custom yang baru, perempuan. Kesatuan Custom tak puas hati sebab banyak pertukaran pegawai tak puas hati sebab kena pindah daripada satu negeri pindah satu negeri. Orang tak suka, maka orang akan buat aduan kepada kesatuan dan sebagainya, maka melibatkan pemimpin, menteri dan sebagainya. Aduan itu disampaikan, orang tak suka. Padahal tuan-tuan, kita ada gajinya, kita ada allowance dan sebagainya, kita ada pelbagai keistimewaan, tapi orang tak suka sebab dia ada kesusahan lain. Bila pindah tuan-tuan, kena berpisah, kena berjauhan dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau selama ni kita boleh tolong hantar anak ke tuition, ni isteri nak kena tanggung semua, ataupun nak kena tukar sekolah anak, kena cari rumah dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak urusan. Itu pun orang tak suka. Cuba tuan-tuan bayang, Nabi dengan para sahabat hijrah dalam suasana pada masa itu dengan tekanan demi tekanan yang ada di Mekah. Itu yang kata ahli raja, bukan sekadar mengharapkan rahmat Allah, tapi dia mesti melalui ujian yang tertentu, mesti ada ciri-ciri yang tertentu. Dan ini yang disebut oleh Quran, orang tu dia beriman, dia berhijrah, dan dia berjihad, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu dengan menggunakan dalil ini, Imam Ibn Qayyim kata bukan orang yang malas beramal. Kita malas beramal, kita fasik, tapi kita mengharapkan rahmat Allah, mana mungkin. Sebelum ni, yang kita mengaji sebelum ni, Imam Ibn Qayyim kata apa? Antara ubat dengan penyakit, dia kata ubat bukan guna satu ubat. Kalau satu ubat berkesan, lebih baik kita menggunakan 2-3 kaedah rawatan lain untuk benar-benar memastikan kita sembuh daripada penyakit. Itu cara dia, bukan hanya berdoa, bukan hanya menyerahkan kepada Allah. Sebab itu kita bagi contoh sebelum ni, siapa yang kencing manis sebagai contoh, banding orang kencing manis, si A dia hanya makan ubat, pagi petang makan ubat, baguslah. Tapi yang lain dia tak buat apa-apa. Si B dia bukan sekadar makan ubat, tapi dia ada diet pemakanan. Ada makanan yang dia tak boleh makan atau dia kena kontrol, garam, sodium, processed food, dia kontrol semua itu. Lepas tu yang ketiga, healthy lifestyle, kan, gaya hidup yang sehat, tidak tidur sepanjang masa, aktif dan lain-lain, ada exercise dan sebagainya. Banding, si A hanya satu sahaja kaedah rawatan, maka ubat. Si B 3 kaedah rawatan, maka ubat, pemakanan yang baik dan juga healthy lifestyle. Mana antara dua orang ni yang akan sembuh, yang benar-benar terkawal penyakit dia? Maka sudah tentu orang yang menggunakan 3 kaedah rawatan lebih berkesan dalam menyembuhkan penyakit dia berbanding dengan orang yang pertama. Itu yang kita mengaji sebelum ni. Ini yang kata kaedah rawatan dalam agama. Sama ada kita sakit, penyakit fizikal, penyakit mental,
penyakit spiritual, semua kaedah rawatan ini, dia ada panduan dia. Kita tak boleh guna satu kaedah, kena guna pelbagai kaedah semaksimum mungkin. Maka barulah kita akan dapat keluar daripada musibah yang merupakan dugaan daripada Allah Ta'ala kepada kita. Baik, maka samalah juga ahli raja, orang yang mengharapkan redha Allah, bukan orang yang malas beramal. Kita mengaji sebelum ni, orang yang diberi karamah, ukuran dia bukan dia boleh berjalan atas air. Orang yang diberi karamah bukan ukuran yang dia boleh terbang di udara. Tapi orang yang diberi karamah, yang kata wali Allah, ialah orang yang beriman dan bertakwa, walaupun dia tak boleh berjalan di atas air sekalipun. Jadi ini antara benda yang kita tak boleh keliru, yang kita tidak boleh ditipu daya oleh golongan yang mengamalkan ajaran sesat. Baik, seterusnya kata Imam Ibn Qayyim, Allah Ta'ala berfirman, surah An-Nahl ayat 110, "Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian Rabbmu, yakni Tuhanmu, pelindungmu, bagi orang yang berhijrah setelah menderita cubaan. Dia menderita dengan cubaan, dugaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata ayat tersebut Allah menerangkan bahawa setelah berlakunya peristiwa-peristiwa berikut, apa dia? Hijrah, jihad dan sabar, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang melakukannya. Bila kita akan dapat ni, akan dapat yang kata faedah daripada sifat Maha Pengampun Allah. Bila kita akan dapat merasai Maha Penyayangnya Allah, iaitu apabila kita melalui peristiwa ini, kita melalui peristiwa hijrah. Kita sekarang tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi kita ada hijrah daripada tempat maksiat kepada tempat yang jauh daripada maksiat. Berapa ramai di kalangan kita kerana dia melihat tempat itu merosakkan anak dia, kawan-kawan anak dia merosakkan anak dia, maka dia pindah daripada tempat itu pergi ke tempat lain supaya anak dia dapat dijauhkan daripada pengaruh rakan-rakan sebaya. Berapa ramai di kalangan kita, dia tahu tempat yang dia tinggal sekarang jauh daripada majlis ilmu, susah nak bawa anak isteri untuk menghadiri program-program agama dan sebagainya, maka dia cari tempat yang boleh mendedahkan, expose keluarga dia kepada majlis-majlis ilmu, majlis zikir. Maka itu contoh orang yang perlu melalui perkara-perkara seperti ini. Maka bila dia lalui hal seperti ini, jihad dan dia bersabar dengan ujian Allah, baru dia dapat Maha Pengampun Allah Ta'ala itu, baru dia dapat Maha Penyayangnya Allah. Maksudnya barulah dia dapat pengampunan daripada Allah, barulah dia dapat kasih sayang daripada Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kalau kita tidak melalui hijrah, kita tidak melalui jihad, kita tidak melalui kesabaran, maka bagaimana Allah Ta'ala ampunkan dosa kita? Bagaimana Allah Ta'ala nak kasihkan kepada kita? Sebab tu tuan-tuan, bila kita melalui episod-episod ini, kesabaran kita kena tinggi. Kita kena tinggi. Kita tak boleh tidak ada sifat sabar. Kita keluarkan apa sahaja yang kita nak sebut, kan? Kita melakukan tindakan yang dilarang dalam agama. Kadang-kadang jiran parking kereta depan rumah kita, halang kereta kita nak keluar, kita geram, ambil kunci, toreh kereta dia. Apa yang kita dapat? Kita akan dapat dosa. Memanglah jiran kita buat salah, tapi itu bukan cara kita untuk memperbetulkan keadaan. Saya tengok dalam media sosial ada orang duk share rumah teres, jiran pergi parking depan pagar rumah dia.
Kita di Penang ni rasanya tak ada aku, ada hak lagu tu. Saya tak tahulah. Saya duk jumpa kawan-kawan saya tak dengar lagi cerita, tapi ada orang duk share dalam media sosial. Rumah masing-masing, setiap rumah bukan 2 kereta. Ni 4-5 biji kereta. Ayah satu, mak satu, anak seorang satu ada kereta. Jadi pakai ada kereta parking mana cukup. Rumah sekarang tak ada ruang. Porsche muat 2 kereta sahaja. Tu tak cerita flat Bukit Jambui yang nak kena tolak kereta. Kan? Tu pun satu hal juga. Adalah mamat ni seorang 2 ke berapa orang pergi angkat handbrake, dia terlupa kot. Kita sangka baiklah. Letak nombor telefon. Telefon tak angkat. Yang tu yang geram tu. Kan? Itu yang geram nak toreh tu tuan-tuan. Jadi bila kita tidak ada kesabaran, kita toreh kereta orang, kita pancitkan tayar dia. Memanglah kita kata itu satu pengajaran. Tapi itu bukan pengajaran yang dibenarkan dalam agama. Undang-undang pun tak benarkan kita buat benda yang macam tu. Jadi kesabaran tu penting. Bila kita sabar tuan-tuan, dosa kita Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang sabar. Kita sebagai seorang suami, isteri buat perangai. Kita seorang isteri, suami buat perangai. Kesabaran tu penting. Semalam pun duk bincang dengan kawan-kawan. Ada isteri, suami meninggal dunia. Ada suami, isteri meninggal dunia. Susah, bukan senang. Hidup seorang, nak kena tanggung anak 4-5 orang. Kalau dulu kita buat sama-sama berdua, bagi tugas. Isteri buat apa, suami buat apa. Yang tolong bayar bil, suami. Kan? Isteri tak bayar bil. Yang tolong isi minyak, suami. Isteri sampai tak reti nak isi minyak tuan-tuan. Dia reti bawa kereta je. Dia reti bawa kereta daripada rumah dia ke tempat kerja dia. Nak pergi Maidin pun dia tak reti dah. Setengah-setengah isteri. Suami meninggal dunia. Berapa ramai isteri yang terpaksa tanggung. Dialah ibu, dialah ayah. Bila kahwin, orang mengata, oh tu kubur merah lagi. Ni mesti ada skandal dah sebelum tu. Tambah pula kahwin dengan best friend arwah suami dia. Lagi orang duk kata. Macam-macam tu. Kalau jadi isteri nombor 2, orang kata macam-macam. Jadi isteri yang jadi balu bila kahwin, ada orang kata dan sebagainya. Suami pun lagu tu, kan. Isteri meninggal dunia, dia kahwin lain. Orang kata. Kadang-kadang anak kata ke ayah, kan. Ayah ni tak sayang mak dan sebagainya. Dia tak tahu. Susah hidup seorang tuan-tuan. Kena tanggung 2 kerja dilakukan oleh seorang. Seorang lelaki, dialah jadi bapa, dialah jadi ibu. Seorang isteri, dialah jadi ibu, dialah jadi bapa. Bukan satu benda yang mudah. Sebab tu kalau kita tengok ada orang jadi janda, ada orang jadi balu, ada orang jadi duda. Kita mungkin pada zahir kita nampak tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya mereka sedang melalui satu episod kepayahan dalam hidup. Apatah lagi kalau masih ada anak-anak yang kecil. Jadi kesabaran itulah yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kita. Yang menyebabkan Allah kasih kepada kita. Kita susah hidup tuan-tuan. Tapi Allah kasih kepada kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Baik, seterusnya perenggan yang akhir di bawah itu, muka surat 56. Orang yang berilmu meletakkan raja, yakni harapan pada tempat yang semestinya. Sementara orang yang bodoh lagi tertipu meletakkan tidak pada tempatnya. Jadi Imam Ibn Qayyim dia pentingkan kita kefahaman yang tepat. Bila kita meletakkan harapan kepada Allah, cara kita letakkan harapan tu kena betul. Kita nak sembuh, kita harapkan Allah Ta'ala sembuhkan kepada kita. Tapi kita tidak ada kaedah rawatan untuk menyembuhkan diri kita. Tak boleh. Bukan sekadar harapan, tapi kita kena ada usaha dan ikhtiar. Macam mana kita nak sembuh? Tuan-tuan tengok saya duduk bawa bangku. Saya buka YouTube. Pasal apa sakit ni? Dekat bahagian lutut. Oh, kita tahu ada satu otot, satu muscle yang menyebabkan kita sakit. Saya belum tua lagi tuan-tuan, baru 52. Muda lagi 52 ni. Kan, tapi semayang atas bangku. So kita tahu, oh ada satu muscle yang kita sakit. Muscle yang sakit ni macam mana kita nak buat supaya dia sembuh? Kena tahu nama muscle tu dulu. Lepas tu apa exercise yang perlu kita buat untuk kita sembuh? Bukan sekadar angkat tangan berdoa kepada Allah.
Semua tu kita kena belajar tuan-tuan. Kita kena tahu website mana nak kena rujuk, YouTube apa yang bagus supaya kita sembuh. Selain daripada kita berdoa, ruqyah dengan apa yang kita belajar, panduan daripada Imam Ibn Taymiyah tentang ruqyah dan sebagainya, itu semua kita amalkan. Jadi itu contoh yang kita kata bahawa roja, yakni meletakkan harapan itu perlu dibezakan antara roja, meletakkan harapan kepada Allah yang dilakukan oleh orang yang berilmu, dengan orang yang bodoh lagi tertipu dan meletakkan pengharapan pada tempat yang salah. Baik, muka surat 57. Korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Macam mana kita nak lihat hubung kait di antara keampunan Allah, maghfirah, dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Qayyim, ramai orang, banyak orang yang bodoh bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengabaikan perintah dan larangan. Imam Ibn Qayyim kata ramai orang ni jahil, dia bodoh, stupid, yang mana dia sandarkan, dia mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dia mengharapkan Allah Ta'ala ni dermawan, bermurah hati dengan dia, bagi benda yang dia mahu. Tapi dia sandar kepada rahmat Allah, keampunan Allah, kemurahan Allah, tapi dalam keadaan dia mengabaikan perintah dan larangan Allah. Itu contoh orang yang tertipu. Mereka lalai terhadap siksaan Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang yang berbuat dosa tidak boleh ditolak. Yang pertama kita kena tahu, siksaan Allah Ta'ala ni pedih. Yang tu kita kena tahu, pedih. Supaya apa? Supaya kita takut. Bila kita takut, kita takkan buat dosa. Ini benda yang kita kena buat. Bila kita tak tahu pedih, kita tidak takut. Bila kita tidak takut, itu yang menyebabkan kita berterusan melakukan dosa. Ada saudara saya tuan-tuan, baru ni masa duk sibuk dengan kenduri kahwin apa semua, dia sakit. Dia sakit. Jadi dia sakit, duk sakit-sakit ni, muntah apa semua. Sebenarnya dia ada batu hempedu. Dia ada batu hempedu. Jadi kita dah nasihat supaya bila ada batu hempedu, dah sakit, ada simptom apa semua, lebih baik remove, kan, buang. Buat operation, buang. Kalau kita tidak tahu bahaya dan risiko, kita akan biarkan batu hempedu tadi. Kita akan biarkan. Maka kita ceritalah apa risiko-risiko dia. Kita cerita kejadian, ada orang, dia ada batu hempedu, dia simpan, simptom ada, sakit dan sebagainya, dia masih lagi tak mau buat operation dan sebagainya, tak mau buang. Akhirnya apa jadi? Jatuh, meninggal dunia. Bila buat operation, bila buat postmortem, didapati bahawa yang batu hempedu tadi, dia dah jadi makin teruk. Dia adalah istilah perubatan yang saya tak familiar. Dia dah makin teruk, dah ada infection dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia berjangkit ke tempat lain, jadi teruk dan sebagainya, dan akhirnya meninggal dunia. Benda macam ni tuan-tuan, kita kena cerita. Kena cerita kepada orang yang ada masalah ni, supaya dia jangan pandang ringan kepada risiko sesuatu penyakit. Bila dia pandang ringan, dia tak jumpa doktor, dia tak pergi hospital, dia tak makan ubat, dia tak ambil tindakan yang sepatutnya, sebab dia pandang ringan. Akhirnya apa jadi? Itu akan menyebabkan risiko kematian. Kita meninggal dunia tuan-tuan, masuk dalam syurga, alhamdulillah. Tapi yang kita bicarakan ini urusan dunia. Bila kita meninggal dunia, suami, tak apalah suami kahwin lain. Kan? Anak-anak macam mana? Suami pun sama. Kalau suami meninggal dunia, sanggupkah kita tinggal isteri kita? Anak-anak macam mana? Urusan dunia. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ada usaha. Kena ada usaha. Ada kawan kami seorang,
dia ada jantung. Buat appointment dengan IJN pun tetapkan tarikh untuk buat pembedahan berkenaan dengan jantung dia. Dia cikgu, dia duk cerita. Biasalah dia kata, ustaz, kita ni duk bayang IJN ni masuk-masuk ni nampak mati. Nampak mati, tak nampak hidup, nampak mati. Jadi dia kata tempoh 3 bulan, rasanya kalau saya tak silap, 3 bulan antara tarikh dia discharge tu dengan tarikh nak buat pembedahan jantung tu ada 3 bulan. Dia kata dengar orang cerita ada Tok Bomoh mana apa semua dia pi. Semua pi. Dekat Melaka, dekat mana ada dia cerita kat saya. Dia pergi semua. Pasal apa? Sebab takut ni nak kena belah jantung, takut. Tak kata kat orang, saya pun takut tuan. Dengar cerita orang ni memang kita pun takut. Masa makan tak takut. Masa makan tak takut. Bila kena lagu tu takut lah. Dia pun dengar ada satu Tok Bomoh. Saya tak tahu istilah Tok Bomoh ataupun pengamal perubatan, tapi tuan-tuan faham lah, alternatif. Dia pergi jumpa, dia bagi ayam apa semua ni adalah petua, dia suruh makan apa semua, dia amal lah. Dengan harapan dia kata, kot-kotlah Allah Ta'ala nak bagi sembuh masalah dia tadi. Kot-kotlah. Yang blok tu ada beberapa tempat yang blok. Yang hampir 100% tu ada 2 kalau saya tak silap, dia duk cerita. 3 semua rasanya. Lepas tu masa pergi tarikh dengan surgeon ni, dengan pakar bedah ni, dia pun cerita dekat pakar bedah ni, kok lah pakar bedah boleh tolong cek lagi sekali. Yang blok tadi kok lah dah dapat dilepasi kan, dengan makan macam-macam tadi yang Tok Bomoh bagi kan. Tuan-tuan tahu apa yang pakar bedah ni kata dekat kawan saya, sahabat saya ni? Dia duk berharap hak dia duk minum air tawar ke, ada ubat apa semua itu pun bagi. Dia duk berharap yang blok tu tadi semua akan clear lah saluran tu kan. Tuan-tuan tahu apa yang surgeon tu kata dekat kawan saya, sahabat saya ni? Dia kata, cikgu ni cikgu kan? Kawan saya ni cikgu sekolah. Pakar bedah tu kata, cikgu ni cikgu kan? Dia kata. Kawan saya kata, pi dah aku, kena aku kali ni. Dia kata, kena dah. Dia kata, cikgu tahu tak kolesterol ni apa dia? Dia kata, kolesterol ni apa dia? Dia pun tunjuk lah. Dia kata macam batu. Tuh dalam kita punya saluran tu kan, salur darah kita tu macam batu. Cuba cikgu bagi tahu kat saya, cikgu tanya, cikgu sains, cikgu kimia, cikgu biologi dekat sekolah, macam mana dengan minum air tu yang Tok Bomoh bagi tu, hak macam batu ni boleh clear. Bagi tahu macam mana boleh clear. Macam mana? Dia pun dia kata dia malu, dia kata. Dia malu. Tapi itu contoh kan, nak cerita dekat tuan-tuan. Kita ni sebelum kita kena apa-apa, kita okey lah. Tapi kalau kena, kita tahu. Dia pun ceritalah macam mana masuk dalam dewan bedah, nampak kematian. Jadi manusia ni tuan-tuan, selagi kita tak cerita kepada dia benda-benda yang mengerikan, benda-benda yang menakutkan, selama itulah dia ni seronok. Kita suruh jaga cara hidup bagi sihat, dia tak peduli. Dia tak peduli. Jadi kot-kotlah bila kita cerita benda-benda yang menakutkan, benda yang mengerikan, kot-kotlah dia rasa takut, maka dia ubah hidup dia. Tapi ada orang, kita ceritalah macam mana sekalipun, ceritalah pasal orang mati ke, orang aksiden ke, ceritalah pasal api neraka ke, azab kubur ke, ada setengah orang tuan-tuan, dia tak heran. Betul tak? Dia tak heran. Ceritalah apa pun. Jadi kitalah yang kena tentukan, kita letak diri kita ni di mana? Kita letak diri kita pada orang yang akur dan mengambil iktibar daripada amaran dan peringatan, atau kita masukkan diri kita dalam kategori manusia yang tak peduli segala amaran, segala nasihat, segala peringatan. Tunggu datangnya bala bencana musibah itu, barulah kita tahu realiti apa yang disampaikan kepada kita selama ni.
Kalau bencana yang datang tu kita boleh U-turn tak apa. Tapi ada bencana yang kita tak boleh U-turn, iaitu musibah di hari akhirat. Yang tu tak boleh U-turn, tuan-tuan. Yang atas dunia ni ada yang boleh U-turn, ada yang tak boleh U-turn. Jadi itu antara perkara yang kita perlu perhatikan. Jadi mereka ini lalai terhadap siksaan Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang yang berbuat dosa tidak boleh ditolak. Orang yang bersandar kepada keampunan Allah tapi terus-menerus berbuat dosa, layaknya seorang pembangkang. Kan? Dia pandai bangkang je. Kan? Dia tak tahu benda tu macam mana. Maka orang yang macam ni dia mengharapkan keampunan Allah tapi dosa masih hidup buat. Maka contohnya Ma'ruf berkata, harapanmu terhadap rahmat zat Tuhan yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Kita mengharapkan rahmat Allah tapi Allah tu sendiri kita tak patuh, maka itulah tanda kebodohan, tanda kehinaan. Sebahagian ulama berkata, siapa sahaja di antara kamu yang terpotong tangannya di dunia kerana mencuri 3 dirham, janganlah pernah berasa aman, sebab mungkin sahaja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Setengah ulama kata, siapa yang kena hukum di dunia, kena hukuman potong tangan sebab mencuri. Dia mencuri berapa? 3 dirham. 3 dirham ni tuan-tuan, kalau kita buat anggaran lebih kurang 1 dirham dalam RM20, RM30 macam itulah, RM20 lebih. Kalau 3 dirham katalah RM60 ke RM70, 3 dirham. Dia curi benda yang nilai dia antara sekitar RM60 lebih. Kena potong tangan. Dah kena hukum dah. Maka ulama mengatakan janganlah dia masih berasa aman. Sebabnya mungkin, masih ada kemungkinan yang dia akan dihukum di hari akhirat nanti yang benar-benar setimpal dengan perbuatan dia yang mencuri. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ada orang, walaupun dia kena hukum atas dunia, itu tidak menyebabkan dia menyesal. Itu tidak menyebabkan dia bertaubat kepada Allah. Maka orang yang tidak bertaubat kepada Allah, walaupun dia dihukum di dunia, maka masih ada kemungkinan dia dihukum di hari akhirat. Ini benda yang kita kena tahu. Tuan-tuan tengok orang banduan, orang yang pernah masuk penjara. Cuba tuan-tuan tengok. Kita kata orang yang masuk penjara ni tuan-tuan sepatutnya diinsaf. Tapi biasa tak kita tengok di mahkamah orang yang ada track record, ada rekod jenayah, pernah kena penjara berapa kali, berapa tahun kena penjara. Itu contoh. Maknanya hukuman penjara itu tidak menyebabkan dia insaf. Maka orang yang ada rekod yang macam tu, maka ini boleh menyebabkan dia dikenakan hukuman yang lebih berat. Maka begitulah perbandingan mudah. Bila orang ni dah kena potong tangan, mencuri benda yang harga RM60, RM70, tapi dia masih tidak insaf, maka kemungkinan dia akan menghadapi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa sungguh terhadap suatu kaum, terdapat suatu kaum, seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, kami melihatmu sering menangis. Al-Hasan Al-Basri jawab, aku takut kepada Allah yang akan melemparkan aku ke dalam neraka, sedangkan dia tidak peduli. Yakni Allah murka dan Allah tidak peduli. Allah Ta'ala tidak kasihan kepada kita. Maka ini antara perkara yang sangat menakutkan Al-Hasan Al-Basri. Dia juga berkata, sungguh terdapat satu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan keampunan Allah. Ada kaum, ada manusia ni perangai dia berangan. Dia nak Allah Ta'ala ampun dia.
sehingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Dia berangan, dia nak Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tapi dia tidak bertaubat. Mana mungkin? Kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita kena taubat, kita kena menyesal, kena tinggalkan dosa yang kita buat. Kita masih bergelumang dengan dosa yang kita buat, tapi kita harapkan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Mana mungkin? Maka ini yang diingatkan oleh para ulama. Maka dia kata, salah seorang berkata, hal ini disebabkan aku bersangka baik terhadap Rabbku, terhadap Tuhanku. Dia bagi alasan sebab dia husnuzan kepada Allah. Ini merupakan pernyataan dusta, bohong. Sekiranya orang itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah, tentu dia akan memperbaiki amalan dia. Kalau kita ni betul-betul husnuzan kepada Allah, kita akan sentiasa improve amalan kita. Kita tengok amalan kita apa lagi yang kita tak check. Ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Kita improve. Ada betterment, ada improvement, ada peningkatan. Itu yang sepatutnya. Kita sebut dalam kuliah yang lepas, man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama 2 hari dia seorang yang rugi. Tahun lepas dengan tahun ni sama. Ni kita masuk tahun 2024. Kan? Orang cakap azam tahun baru. Orang letak gambar sampan. Sampan apa dia? Biasa ke laut lah. Kan? Azam yang biasa ke laut, dia letak gambar sampan. Itu contoh. Kan? Jadi sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, pastikan tahun lepas kita dengan tahun ni ada peningkatan. Apa peningkatan dia? Kita tentukan apa yang kita nak lihat peningkatan dalam amalan kita. Kita tentukan. Bulan ni dengan bulan depan, minggu ni dengan minggu depan, kena ada kan perubahan, penambahbaikan amalan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus aku buat ketika berkumpul dengan satu kaum yang menakut-nakutkan kami sampai hati kami ni hampir terbang?" Takut sungguh kan? Dia menjawab, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakutkan kamu hingga akhirnya kamu menemui rasa aman itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok manusia yang membuatkan kamu berasa aman, namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara yang menakutkan." Ini Imam Ibn Qayyim diambil daripada kitab Az-Zuhd oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nak bagi tahu tuan-tuan, mana lebih baik? Ada satu orang, dia takut-takutkan kita, akhirnya kita jumpa keamanan yang sebenar. Atau kita berkawan dengan orang yang mana orang tu dia buat kita ni rasa relax, aman, tak ada apa nak takut, akhirnya kita dikejar dengan ketakutan. Orang nasihat kita, benda yang kita buat ni dosa, Allah Ta'ala murka, nanti turun azab Allah. Mana orang tu menakut-nakutkan kita. Dan dengan sebab dia menakut-nakutkan kita, kita dapat keamanan. Pasal apa? Sebab kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan benda yang boleh mendatangkan musibah. Atau berkawan dengan orang, dia tak takutkan kita, dia buat kita ni sentiasa happy, seronok, relax, enjoy dalam hidup. Nak takut apa? Tapi akhirnya kita akan dikejar dengan ketakutan, dengan pelbagai bentuk ketakutan, azab, kemurkaan, bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak yang mana? Setengah orang tuan-tuan dia tak suka kawan-kawan duk tegur dia, nasihat dia, kritik, dia tak suka. Sedangkan kawan yang jujur itulah yang sepatutnya kita jadikan sebagai sahabat. Qulil haqq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Kita nampak kawan kita buat benda salah, kena bagi tahu. Ni kadang-kadang nak jaga hati kawan, nak jaga hati sahabat, nak jaga hati jiran, akhirnya kita biarkan dia melakukan kesilapan. Tak boleh. Kita kena bagi tahu benda yang dia buat ni salah, kena bagi tahu. Memanglah orang dia tak suka bila kita bagi tahu dia benda yang dia buat tu salah. Tak ramai orang yang menghargai, yang appreciate bila kita bagi tahu benda yang dia buat tu salah. Tak ramai. Tapi bila orang bagi tahu kepada kita benda yang kita buat itu salah, maka dia akan terhindar daripada kesan akibat daripada kesilapan yang dia buat. Tapi kalau tidak ada orang yang tegur dia,
dia akan terus dengan kesilapan dia, akhirnya dia akan menemui akibat daripada kesilapan yang dia buat. Kalau akibat yang dia buat itu akibat daripada dosa-dosa besar, itu dahsyat. Benda yang melibatkan akidah, kerosakan akidah, itu dahsyat. Tapi kalau kesilapan kecil, mungkin kesannya tidak seberapa. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan, lebih baik kita dapat kawan yang mana kawan kita ni dia bagi nasihat dekat kita, dia takutkan kita kepada kesan-kesan daripada kesilapan yang kita buat. Muka surat 58 disebutkan dalam Sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tuan-tuan boleh tengok footnotes di situ. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, seorang lelaki didatangkan pada hari kiamat, fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru finnar. Dahsyat keadaan dia ni tuan-tuan, isi perut dia terburai dan dia berputar-putar di dalam neraka, seperti kama yadurul himaru birahah, seperti keldai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Ni perumpamaan orang zaman dulu, duk giling gandum tu guna keldai, guna binatang ni duk pusing kan. Kita sekarang ni pakai mesin. Diumpamakan macam tu, duk berpusing dalam neraka. Fayatufu bihi ahlun nar, lalu dia dikerumuni oleh penghuni, oleh ahli neraka. Fayaqulun, ahli neraka ni pergi tanya dia. Tengok pelik sangat dia ni, sebab perut dia terburai, duk keliling, berputar macam keldai apa semua tu. Maka penghuni neraka tanya dia, ya fulan, wahai fulan, ma asabak, apa musibah yang menimpa kamu? Kamu ni kenapa? Pasal apa jadi lagu ni? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dia kata bahawa bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami daripada berbuat benda keji? Orang ni kita umpama dia ni macam ustaz lah, macam pendakwah, macam penceramah. Kami kenal hang ni. Bukankah hang ni dulu, kalau contoh zaman kita ni, keluar TV, keluar radio, dalam YouTube, kawan-kawan yang duk suka nasihat orang ni, bukankah kamu dulu yang suruh kami buat baik, yang larang kami daripada buat jahat? Bukankah kamu dulu yang duk buat benda amar ma'ruf nahi mungkar? Ni penghuni neraka tanya dekat hamba Allah tadi. Maka hamba Allah tadi dia jawab, sesungguhnya aku dahulu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya. Aku juga melarang kamu daripada berbuat keji, tetapi aku melakukannya. Rupa-rupanya dia ni tuan-tuan pandai cakap saja. Pandai cakap. Ni duk keluar dalam FB ke apa ke, dalam media sosial beberapa hari lepas, pasal ada satu cerita ustaz ni, saya tak tahulah ustaz mana, katanya ustaz ni duk sebut dalam kuliah dia kan, suruh jangan duk hambat dunia sangat apa semua, tapi dia sendiri kereta 3 biji kereta mewah katanya lah, wallahu alam, saya pun tak tahu. Rumah dia orang tahu rumah dia rumah mewah. Itu antara cerita dia. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pasal ustaz tu kita tak tahulah apa cerita dia, tapi orang pertikaikan kan, orang pertikai. Dia duk bagi nasihat ke orang jangan kejar dunia, tapi dia sendiri orang tengok hidup mewah. Jadi orang pertikai lah. Macam pernah sebelum ni orang duk pertikai satu hamba Allah, satu ustaz yang apa kita kata terkenal dalam bidang kesufian, nasihat orang pasal zuhud apa semua. Tapi lepas kuliah, lepas ceramah, duk bercakap dalam bilik masa makan semua, cerita dia naik flight first class, business class, duk hotel 5 star apa semua. Jadi orang banding, masa kuliah hang cakap lain, masa jumpa kami hang cakap lain, duk tunjuk jam Rolex hak dia dapat lah apa semua. Jadi kontradik.
kontradik, tak sama. Benda yang hang duk mengajak sampaikan dalam kuliah dengan realiti kehidupan kamu. Bukan salah tuan-tuan ada Rolex, tidak salah tuan-tuan memandu kenderaan mewah, tapi orang kadang-kadang meluat. Bila kita ni bercakap tak ada benda lain, bercakap Rolex, bercakap pasal kereta mewah, bercakap pasal hotel, orang jadi meluat. Lepas tu bila mengajak, duk cerita pasal zuhud, duk cerita pasal jaga hati, jangan duk terikat dengan dunia, jangan duk hambat dengan dunia dan sebagainya. Kena balance lah. Jangan nampak kontra sangat dalam kuliah kita lain, realiti lain. Bukan tak boleh tuan-tuan nak bercakap pasal kereta. Ada orang beli Vios okey ya. Kan tak ada masalah pun. Kan? Ada orang beli kereta Mercedes okey, bukan kata tak boleh pakai Mercedes, pakai BMW. Tapi kalau mulut bercakap pasal kemewahan sahaja, Rolex dan sebagainya, cerita melancung duk hotel mewah, orang akan teringat apa yang hang duk ajak dalam kuliah. Tak sama dengan benda yang realiti kehidupan kamu tu. Jadi ini tuan-tuan sekalian, benda yang diperingatkan kepada kita semua. Baik. Maka ada beza yang ketara antara ucapan kita dengan realiti kita. Ini disebut dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian, kemurkaan Allah bahawa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala pasal orang hak cakap pandai buatnya tidak. Dan itulah juga yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 44 tentang Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri? Nasihat orang pandai yang diri dia tu sendiri dia abaikan, padahal kamu membaca Alkitab yakni Taurat, maka tidakkah kamu berfikir? Jadi ini antara bendanya tuan-tuan sekalian. Jadi pasal penceramah ni tuan-tuan, pendakwah dan sebagainya, kita kadang-kadang kita nak cakap pun susah. Kalau kita dengar kuliah dia, ceramah dia, slot dia, kita rasa terbuka pintu hati kita ni, kita rasa. Tapi bila tengok macam mana pula polis siasatnya kena dakwa, kena charge dengan apa yang dihebahkan dalam media, kita pun tak tahulah kan sejauh mana kebenaran. Cuma tuan-tuan sekalian, dalam kisah Isra' dan Mi'raj, sebagaimana riwayat Anas bin Malik Al-Haythami kata bahawa perawi yang digunakan ini dalam kitab sahih, dia kata ketika malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kata, aku melintasi sekumpulan orang yang bibirnya digunting dengan gunting api neraka. Maka Anas bin Malik tanya dekat Nabi, siapakah mereka? Siapakah mereka? Nabi tanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril alaihissalam kata, mereka adalah orang yang dahulunya penceramah. Mereka ni orang yang duk bagi nasihat dekat orang ketika di atas dunia. Mereka sering memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, tapi mereka lupa diri mereka sendiri, padahal mereka membaca firman-firman Allah. Tidakkah mereka berfikir? Kita tuan-tuan, bila kita baca yang ni, kita duduk teringat. Baca dalam media, ada ustaz duk kuliah apa semua, isteri file saman, buat aduan ke mahkamah syariah, kata suami dia, hak ustaz ni duk liwat dia. Kita pun tak tahu cerita ni betul ke tak betul. Tapi kalaulah apa yang diadukan oleh isteri tu benda yang betul, kita nak letak diri kita di mana? Kita bagi kuliah pada orang, pandai bagi nasihat pada orang, suruh orang pegang agama sungguh-sungguh, tapi realiti kita dalam bilik tidur kita liwat isteri kita. Ini contoh. Tuan-tuan boleh buka dalam media, orang yang dibicarakan di mahkamah dan sebagainya. Kita tengok macam mana orang yang hanya pandai memberi nasihat, kan, tetapi dia tidak beramal dengan apa yang dia sendiri memberi nasihat. Ada kita tengok macam-macam cerita.
Macam-macam cerita orang yang jadi pendakwah tapi kemudiannya dia melakukan dosa-dosa yang melampaui daripada jangkaan kita. Kita pun rasa susah nak percaya, betul ke dia buat kesalahan yang seperti itu. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa golongan ini diingkari secara keras oleh agama. Dia masuk, insya-Allah. Kita berhenti sekejap. Sidang hadirin mukminin, kita sambung sikit lagi. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah dia kata ketika berkhutbah seorang khatib dianjurkan untuk turut menghayati, meresapi apa yang dia nasihatkan kepada orang ramai. Jadi bila kita bercakap ni tuan-tuan, kita kena hayati benda yang kita bercakap supaya kita sendiri buat benda yang kita nasihatkan kepada orang. Saya pernah cerita kot dalam kuliah di sini, ada satu AJK masjid cerita kat saya, mereka buat satu kuliah kesihatan, panggil doktor, medical doctor, doktor perubatan daripada satu klinik di Korea dia orang ni, datang ke masjid untuk buat ceramah kesedaran kesihatan. Jadi doktor ni ceritalah benda-benda pasal kesihatan, antaranya ialah pasal rokok. Kan, rokok dengan penyakitnya, dengan jantung, semua dia ceritalah, kanser semua dia cerita. Habis-habis kuliah, biasalah
AJK ajak makan, minum, sembang apa semua. Masa makan tu, doktor tu risau okok. Doktor tu risau okok. Jadi AJK tengok kan, AJK tengok doktor risau okok. Doktor tu kata, ikut hak saya cakap, jangan hak saya buat. Dia kata. Ikut hak saya cakap, jangan hak saya buat. Ada orang macam tu, dia tak malu pun. Saya kata ke AJK tu, saya kata kalau saya katalah saya isap okok, naudzubillah, saya tak pernah isap okok, saya tak pernah isap. Katalah saya isap okok, kita ada juga rasa malu. Kita baru je ceramah tadi, tahan sah, isap okok dalam kereta boleh, pergi mana-mana. Yang hang isap depan AJK tu, imam semua ni pasal apa? Ni setengah orang kita sampai tak ada rasa malu langsung. Hang baru je duk ceramah atas masjid, di depan AJK yang jemput kita duk ceramah, kita pergi isap okok depan dia. Sangat tak kena, tuan-tuan. Sangat tak kena. Macam setengah ustaz lah, dia duk cerita muzik ni haram lah, menari perempuan dedah aurat apa semua. Lepas tu pergi makan tu tempat yang ada apa live band, contohnya ada penyanyi, tak kena, tuan-tuan. Walaupun hang tengok, curi-curi tengok ke dalam TikTok tu tak apa, sembunyi-sembunyi tahanlah juga. Ni sampai tak malu langsung. Bukan saya kata tak apa, tapi nak cerita ada orang dia tak malu langsung. Memanglah tak boleh, tapi sampai langsung tak ada rasa malu ni pun masalah. Jadi khutbah ni dia kena hayati kan, supaya di samping kita bagi nasihat pada orang, kita juga ambil manfaat daripada apa yang kita bagi tazkirah, peringatan kepada orang. Dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, Al-Adab Syar'iyyah, Ali bin Abi Talib kata, wahai orang-orang yang ada ilmu, amalkanlah ilmu kamu. Kan kena amal. Orang yang berilmu secara hakiki, kata Ali bin Abi Talib, hanyalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dia amalkan ilmu dia sehingga amalan dia sesuai, selari dengan ilmu dia. Suatu ketika nanti akan muncul ramai orang yang ada ilmu, tetapi ilmu itu tidak melebihi kerongkong dia, sampai-sampai ada orang yang marah terhadap muridnya kerana muridnya mengaji kepada guru yang lain. Ada tak tuan-tuan jenis ustaz hak lagu ni? Anak murid dia pi mengaji dengan ustaz lain, dia marah anak murid dia pi mengaji dengan ustaz lain. Ada tak ustaz lagu ni tuan-tuan? Ada. Masjid pi panggil ustaz lain pi mengajak, dia rasa tercabar dengan ustaz tu. Ada hak penyakit lagu ni. Maka di mana keikhlasan kita? Patutnya kita seronok. Saya pun biasa, ada masjid call saya ustaz, minta cancel kuliah ustaz, kita nak bagi laluan ustaz sekian-sekian. Alhamdulillah. Kan? Ustaz yang ganti saya tu ramai followers dia. Mudah-mudahan saya dapat pahala. Pasal apa? Sebab saya bagi slot saya bagi ruang. Dengan orang yang ramai datang, dapat ambil manfaat apa. Semua orang yang terlibat dalam dakwah ni tuan-tuan, apa saja sumbangan dia, Allah Ta'ala bagi pahala. Kuliah kita mungkin 40 orang, 50 orang. Kita bagi peluang, ada ustaz lain, selebriti datang, 2,000, 3,000 orang datang. Pahala tu tuan-tuan. Ni tidak, setengah ustaz dia duk tengok, oh ini lebih popular daripada aku, oh lebih ramai anak murid daripada aku, dan sebab menyebabkan dia tak suka. Dia rasa ada saingan. Maka ini antara sifat yang tidak baik. Kita berhenti setakat itu, mudah-mudahan kita akan sambung dan kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.